Nak nuri bodoh, nak pergi Ponjana bodoh, mana dia tahu lah. Haji Musa panggil semua. Tak panggil semua. Panggil semua rumah dia ni. Dan telah bersabda Nabi SAW, pada malam Mi'raj aku dengar suara di atas seperti guruh bunyinya. Tiba-tiba menilik aku kepadanya. Maka aku lihat beberapa lelaki, perutnya besar seperti rumah, dan dalamnya beberapa ular dan kala. Maka kataku pada Jibril, siapa itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, mereka itulah orang yang makan riba. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, pada malam Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang kita sebut pada bulan Rajab, kisah antara yang Nabi paparkan, Allah Ta'ala paparkan pada kita, ialah keadaan manusia yang menjerit suara seperti guruh. Tuan-tuan, kita akan berhimpun ke semua sekali. Nak tak nak, kita baca surah Yasin, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap tamu ke semua sekali akan hadir berhimpun di depan Allah pada hari mahsyar. Tuan-tuan, pada mahsyar satu padang, bukan ada dua padang. Satu padang. Satu padang yang akan dihimpunkan Allah Ta'ala ke semua sekali umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Waktu itu, kesemuanya kita boleh kenal. Kalau hari ini kita tak kenal siapa dia orang timpang, siapa dia orang terung, tak kenal. Besok di padang mahsyar semua kita kenal. Dan akan melihat ada antara yang mendapat nikmat dan ada yang mendapat azab. Antaranya Nabi kata, dia mendengar seorang lelaki, beberapa orang lelaki yang menjerit seperti suara guru. Tuan-tuan, ini orang yang hari ni tengok geng kumpulan rock lah, rock. Nyanyi dia menjerit, Masya Allah, sampai pekak tengok. Lagu apa pun tak faham. Dah jerit semua. Peminat gila, fanatik dia akan ikut. InsyaAllah, kata penganjur, InsyaAllah. Bulan 11 dia akan buat konsert rock besar-besaran, melibatkan beberapa negara, Singapura, Brunei, Singapura, Indonesia dan Malaysia, termasuk Filipina, akan menggegarkan Kuala Lumpur dengan pesta konsert rock. Tiket begitu murah, RM258. Murah tuan. Masuk masjid lama ni, tiket depan tu 1,000 lebih. Tu ramai tak masuk. Ya, kena bayar ni. Kena bayar, tak bayar tak masuk masjid lama. Tiket 1,000 lebih. Rock menyanyi, tak bukan senang. Kumpulan rock Indonesia yang terkenal, termasuk yang bernama Firman, lagu Kehilangan. Tahu lagu tu? Nyanyi lagi berat apa? Nak bayar mahal. Kalau nyanyi lagu tu, bayar tinggi lah. Allahu Akbar. Yang nak bayar, nak panggil untuk menggegarkan rock. Bayangkan tak? Orang yang menjerit dalam di padang mahsyar, suara seperti guru. Kita baca hadis lain yang boleh menggegarkan arasy, jeritan mereka di padang mahsyar. Gegar macam gempa bumi. Sama juga anak-anak daripada dulu, anak-anak yang tidak ada kepala, yang akan ketawa di akhirat, gelak mereka sehingga menggegarkan padang mahsyar. Hari ini suara jeritan orang lelaki yang kesakitan kerana perut mereka, Nabi kata, besar seperti rumah. Rumah mana? Kita buat andaian rumah kita di Malaysia lah. Tak. Rumah kos murah. Rumah murah. Besar 20 kali 35. Lebih kurang tu kita tak erti. Tak. Tentang badan kita besar ni, perut sebesar rumah. Tengok perempuan mengandung 6-8 bulan, jalan pun tak larat. Tak. Jeffrey berapa bulan mengandung? Tak. Kita perut besar, jalan tengok, pakai seluar bawah pusat. Perut besar. Besar ikut badan kita tuan, jalan pun tak larat dah. Besar lompat longkang. Tak lepas pun. Ni perut sebesar rumah. Yang perut itu melindungi pandangan mata depan dia, tak nampak orang. Tuan-tuan.
Na'udzubillah min dzalik. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, puak mana ni?" Dia kata, "Ni puak bahagian Bukit Gantang." Faham? Ya. Puak Bukit Gantang dengan taping. Ya. Allah Akbar. Waktu itu kita kenal tak tu? Siapa yang saksi riba, siapa yang sokong riba, siapa yang dapat share dengan riba. Oh, kenal belaka. Hari ni pakat sign saksi. Ya, transaksi cukup cantik, sign, siap lawyer. Sign untuk beli barang yang mahal. Tak apalah, bayar mahal tak apa, jadi bayar bulan. Sebulan baru 300. Tak bayar berapa lama? Bayar selama 300 bulan rumah. 300 kali 300 3,000 rumah. Tak. Semua akan dipanggil. Perut pakat besar belaka. Tuan nak bincang macam mana ke? Muka tak nampak. Pakat salah. Ni salah hak ni. Pakat salah menyalah. Tak, aku tak mau dulu. Tak mau sistem riba ni. Tapi dah hampa sokong aku. Tak apa. Nabi Jibril kata, itulah umat kamu ya Muhammad yang kerja mereka terlibat dengan dosa riba, yang makan riba. Kita, saya pesan kita yang dah rumah dulu mungkin kita beli dengan cara konvensional, tuan-tuan tolonglah kita bertaubat. Ya, minta maaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana waktu itu kita mungkin tidak tahu hukum hakam. Atas keperluan nak beli rumah, lupa hukum hakam, tak sempat nak belajar, beli je lah. Sementara peluang masih ada, kita lazimkan kita dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan dosa kita terlibat dengan dosa riba dulu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa memakan 1 dirham daripada riba, maka saya serasa maka saya serasa zina dengan ibunya di dalam Masjidil Haram. Dosa orang yang makan riba walaupun 1 dirham. 1 dirham warik. Siapa beli dirham dan dinar emas Kelantan? 1 dirham adalah bersamaan dengan 25 ringgit. 1 dinar lebih kurang 863 ringgit. Dinar. Tuan-tuan, dinar ni adalah kos duit yang dirujuk kepada harga emas. Dirham dengan harga perak. Tu Kelantan cuba nak buat mengembalikan sistem berdasarkan emas dan perak. Kita hari ni sistem pakai kertas, duit kertas. Walaupun dia ikut nilai emas, tapi dia tidak bernilai sebenarnya. Melainkan letak harga 10, harga 10. Jadi kalau emas dan dinar, inilah sunnah Nabi SAW. Nabi kata makan 1 dirham, 25 ringgit saja daripada harga riba tersebut. Nabi kata apa? Seolah-olah dia berzina dengan ibu sendiri dalam kawasan Masjidil Haram. Tuan-tuan, tempat yang hari ni dah ada orang pun dah mula balik dah, yang telah menunaikan fardu haji. Kita doakan yang pergi di sana mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan, di antara amalan kita buat kerja haji, tuan-tuan, haji ni amalan yang melibatkan tak melibatkan bacaan doa banyak, dia melibatkan praktikal dia. Kerja haji ke semua praktikal. Tak perlu hafal doa banyak. Hafal ingat labbaik Allahumma labbaik cukup dah, baca tu pun. Ni bawa buku banyak, baca doa, belajar tiang. Dah, pasal Baitullah pun tiang dah banyak dah. Lu galik doa lah, hafal doa. Dah dari bengkak. Balik Malaysia pasal apa bengkak ni? Aku semayang lama. Nak bohong lagi. Dah. Tuan-tuan, antara amalan orang pergi haji Baitullah adalah jumrah. Melontar. Melontar apa? Syaitan iblis. Bukan melontar syaitan, lontar batu. Dah. Membuang lontar batu tu, kita membuang sifat-sifat syaitan, membuang nafsu yang tak baik pada kita. Waktu Nabi kata dalam hadis, ketika di Muzdalifah, kutiplah batu walaupun sebesar kerikil untuk kita melontar. Dan orang bagi cerita, nak bagi sedap cerita, seolah kita melontar syaitan yang ada di sana. Syaitan tak ada itu pun.
Seolah-olah mana kita nak buang perangai syaitan, kita lontar batu banyak biji tu, buang, nak buang segala sifat-sifat mazmumah. Dan kita bagi sedap kita, pegang batu, niat untuk merejam syaitan. Rejam syaitan, kita geram macam mana pun tak boleh baling dengan bata. Geram syaitan, bawa bata 7 biji, tanggung belakang, pokoknya aku geram lama syaitan ni, baling dengan bata. Batu tak ada segi, bata segi, kena dari pecah kepala syaitan. Baling bata ke baling apa, kalau geram sangat ambil bukit Uhud tu, cekak saja, baling. Tak boleh. Dia syariat kata batu kecil. Tapi turun-turun ke airport balik haji, turun-turun depan syaitan, aku minta maaf. Di sana aku terpaksa. Mari sini, mari kita kawan balik lah. Minta maaf semua lah. Di sana aku terpaksa kena baling. Tak baling tak sah haji aku. Ini aku baling jugalah. Minta maaf banyak-banyak. Ya. Itu yang pangai. Ya. Lepas ni, mula-mula balik dengan igal hitam tu. Macam Pak Syekh Harap. Lepas minggu, igal tu ikat pegang. Serban merah buat kain basah. Jubah lepas tu sebulan hilang jubah putih, jubah pula seluar pendek dengan kayu golf. Nah, ini orang kata dia menyesal pergi Mekah pasal apa? Syaitan aku minta maaf semua lah, aku kena baling sana. Masa ni marilah kita kawan balik, kita pergi Genting Highlands, kita berbincang semula, menyambung silaturahim. Kita bincang semula di PWTC baru ni, kita bincang balik lah. Lama dah kita gaduh ni. Aku gaduh dengan 45 hari ni, minta maaf lah. Orang yang lebih dah minta ni. Tuan-tuan bayangkan suasana orang yang Nabi kata berzina dengan mak sendiri dalam kawasan Baitullah, Masjidil Haram. Ini dosa bagi orang yang terlibat dengan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan telah bersabda Nabi SAW pula dilaknatkan atas orang makan riba dan yang diberi makannya pun demikian juga. Wallahu a'lam. Saya minta maaf tuan. Mudah-mudahan temuan kita malam ini walaupun sedikit ini ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bacalah hadis Nabi yang menyuruh kita kalau boleh kita keluar banyak berjalan untuk melihat suasana. Dan saya rasa ketika berada di Kemboja itu rasa macam mana perasaan. Sehingga sahabat saya seorang tu bekas Navy, dia kata ustaz tak boleh makan ustaz. Dia tengok makan, dia teringat kami bawa hari tu roti gardenia potong. Ingatkan nak buat bekal. Sampai sana ada orang nampak, ustaz untuk apa ni? Saya makan tak ada, tolong bagi kami. Kita bagi roti gardenia panjang dalam dua bungkus dan ada 3 tin sardin. Kami bagi makan anak-anak yatim, orang miskin juga tengok dia makan. Tonton keluar mata kita tengok dia makan. Yang tak pernah rasa dia ada jual roti macam roti bantal tu, sebiji RM1. Tanya dia, kok makcik ni makan roti ni seminggu berapa kali? Dia kata bukan seminggu ustaz, tanyalah sebulan berapa kali. Kadang-kadang sebulan tak makan roti tersebut, yang jual hanya RM1. Untuk inilah suasana yang kita nak bawa untuk kita sekadar untuk nak muhasabah diri. Walaupun kita dengar berita baru ni orang Malaysia buat ada miskin juga. Masuk ibu tunggal buat masuk TV tu yang disumbang rumah sewanya oleh orang luar, orang Vietnam yang tolong support rumah sewa dia. Kita pun terkejut, ada juga. Mana dia ketua cawangan dia, mana ketua bahagian dia, mana dia KK, mana tok sidang, mana tok penghulu. Sedangkan kita negara ni negara yang banyak subsidi sebenarnya. Mana pergi? Ini nilai untuk kita melihat suasana di tempat orang yang dhaif itu. Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf atas kasar bahasa pada malam ini. Aku qauli hadza. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Allah